Weh korang, tadi kan masa kelas sains, cikgu kan buat Google Meet. Lepas tu cikgu ajar pasal jantung. Lepas tu yang dia keluarkan bunyi loop-dup ke apa tak. Korang faham tak apa cikgu explain? Sebab I tak faham tu. I faham masa cikgu cakap yang darah beroksigen tu je. Kita orang faham? Faham, faham? Saya pun faham. Tolong explain sikit weh. Okey, kejap Okey Ashna, kalau you tengok dekat bahagian atas tu, yang tu adalah atrium kanan, tempat di mana darah masuk. Darah itu pula akan pergi ke ventrikel kanan dan kemudiannya dihantar ke peparu untuk dioksigenkan semula. Kemudian, darah yang beroksigen akan masuk semula ke jantung melalui atrium kiri dan seterusnya ke ventrikel kiri, lalu dipaksa keluar ke dalam aorta untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali peparu. Oh, okey. Cuba tengok betul-betul dekat bahagian injap semasa pengaliran darah berlaku. Mula-mula, darah masuk dari atrium kanan ke ventrikel sebelah kanan. Masa darah mengalir dari atrium sebelah kanan ke ventrikel sebelah kanan, darah juga mengalir dari sebelah atrium kiri ke ventrikel kiri. Tapi kan, macam mana dia boleh berlaku serentak pada masa yang sama? Darah sentiasa konsisten akan masuk dan keluar dari jantung pada masa yang sama. Maknanya akan sentiasa ada pengaliran di kedua-dua bahagian belah kanan dan kiri. Jadi sebenarnya, pada masa yang sama, kita dapat lihat bahawa kedua-dua ventrikel kanan dan ventrikel kiri dan juga atrium kanan dan atrium kiri ni diisi dengan darah yang penuh. Maksudnya, kedua-duanya dipenuhi dengan darah pada waktu yang sama, serentak. Oh, okey. Faham. Okey, if you tengok, jantung ada 4 injap. First, injap tricuspid. Kita labelkan dia sebagai T. Second, kita ada injap sabit. And kita labelkan dia sebagai P. Lepas tu, kita ada injap bicuspid. Kita labelkan dia sebagai B. And last sekali, kita ada injap sabit juga. So, kita ada 2 injap sabit lah. So kita labelkan injap sabit yang kedua tu sebagai A. Oh, tapi kan kenapa banyak sangat injap dalam jantung? Injap-injap ni sebenarnya untuk mengelakkan darah tu mengalir berbalik. Pengaliran dia mesti sahala. Oh, okey. Faham. Tapi I nak tanya something. Betul ke weh kalau darah masuk, pengaliran dia jadi lebih perlahan berbanding dengan darah yang keluar dari jantung? Betul lah tu. Betul-betul. Betul. Jap, I ada satu lagi soalan. Kenapa injap tutup padahal kedua-dua ventrikel penuh dengan darah? Okey. Bila injap tricuspid dan bicuspid terbuka, injap sabit, kedua-dua injap sabit dia akan tertutup. Okey, bila ventrikel dia penuh dengan darah, dia akan mengecut bagi tekanan yang tinggi kepada dua-dua belah ventrikel. Jadi darah dia akan pump keluar ikut injap sabit. Bila dia pump, kelajuan dia sangat-sangat tinggi. Dan keadaan ini dikenali sebagai diastole. Oh, macam tu. Okey. Okey. Injap bicuspid dan tricuspid akan tertutup bagi mengelakkan darah daripada berpatah balik dan hanya mengalir sehala. Keadaan ini dikenali sebagai sistol. Hal ini berlaku kerana semasa tekanan ventrikel tinggi, terutamanya ventrikel kiri, tekanan yang terkumpul adalah banyak, maka berlakulah penutupan injap tricuspid dan bicuspid tersebut. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil tekanan sistolik. Oh, so pengaliran darah balik tidak dibenarkan sebab injap dia akan sentiasa tertutup? Ya. Bila T dan B itu tertutup, maka terhasillah bunyi loop. Iaitu bunyi pertama? Ya, betul sekali. Okey. Bila T dengan B terbuka, P dengan M tertutup, dia akan
berbunyi dup. Iaitu bunyi jantung yang kedua. Yes. Okay, jom tengok cara jantung berfungsi dengan sebenar. Yo, hebat gila. Gempak lah. Wah. Wow. Okay, sekarang Aish dah faham ke? Dah faham doh. Thank you doh sangat. Sebab korang explain. Kalau tak explain nanti I memang tak tahu pasal benda-benda ni. Tak apa, kita belajar sama-sama. Betul-betul. Asalkan Ashraf faham. Okay lah, bye lah. I kena pergi buat kerja lain. Bye. Okay, bye. Okay, bye. Bye.